Okey, kita sambung part yang kedua untuk Quantum Mechanics Chapter 2.2 nota kuliah. So, tadi kita dah belajar yang Principal Quantum Number dengan Azimuthal Quantum Number, ya, N dengan L. Sekarang kita belajar seterusnya adalah Magnetic Quantum Number. So, magnetic ni dia satu nombor yang mana dia integer from negative L to positive L, ya. Jadi dia mesti negative L, lepas tu dia tengah-tengah dia kosong sampailah positif L, ya. Jadi dia apakah M ni magnetic quantum number? Dia merujuk kepada space apa tu dia punya paksi dia. Elektron tu dia berpusing mengelilingi nukleus kan, elektron ni dia berpusing mengelilingi nukleus, dia mesti melalui spesifik paksi lah, spesifik axis, ya, sama ada paksi X ke paksi Y atau paksi Z, ya. Maksudnya di sini ialah elektron ni dia berpusing mengelilingi nukleus bukan suka hati dia. Dia tak bukan sesuka hati nak pusing, ya. Dia mesti berpusing mengikut paksi-paksi yang telah ditetapkan oleh magnetic quantum number ini, ya. Jadi dia kata M depend on value of L, ya. Jadi maksudnya di sini kalau kamu tengok kalau dia punya L dia kosong, maka dia M dia kosong. Kalau L dia 1, dia kata M dia mesti integer daripada negatif L, ya. Negatif L, ini kan negatif L. Okey, negatif L to positif L, ya. Kalau ini pun sama, kalau kamu tengok, ya, dia negatif L to positif L, kan. Jadi maksudnya dia memang the M value is depend on the L value, ya. Jadi kalau kamu tengok di sini, kalau M sama dengan kosong, maksudnya dia adalah satu possible orbital saja, iaitu bulat, ya. Dia memang bulat saja ni. Kalau L kosong dia memang bulat, ya. Kalau dia L1, dia ada 3 possible number M, iaitu kalau dia dumbbell macam ni, dia berpusing mengelilingi nukleus, ada 3 kemungkinan lah. Sama ada kemungkinan dia adalah pada paksi X, pada paksi Y atau paksi Z, ya. Itulah dia yang dimaksudkan dengan M ni. Dia ikut paksi dia. Kalau yang bulat, dia ada satu kemungkinan saja, iaitu dia berpusing bulat, ya. Dia pusing bulat, dia kalau bulat dia tak payah ikut paksi lah, kan. Okey. Sebab dia bulat. Kalau bulat macam ni, kan. Kalau bulat macam ni, contohnya macam ni, kan. Dia bulat, dia tak ada masalah lah. Dia akan kena semua paksi. Paksi X kena, paksi Y kena, paksi Z kena, kan. Dia memang kena ke semua paksi. Tak ada arah. Dia bulat. Okey, jadi memang ada satu kemungkinan saja, ya, iaitu kosong, ya. Tapi kalau dia dumbbell dia ada 3 kemungkinan. Okey, ini. Okey, so elektron tu, okey, kalau dia mengelilingi nukleus, dia boleh yang paksi X, ataupun dia mungkin berpusing pada paksi Y, ataupun dia berpusing pada paksi Z, ya. That's why dia ada 3 kemungkinan. Negatif 1, kosong atau positif 1. Okey. Nanti kita akan detailkan dalam yang seterusnya lah. Tapi ini generally maksudnya negatif 1, kosong dan positif 1 ini belong to L1. L1 ni kita tahu dumbbell. Okey. L kosong bulat, L1 dumbbell. Jadi dia ada 3 kemungkinan pada paksi X, paksi Y atau paksi Z, ya. Kalau dia L dia 2, okey. Dia ada integer daripada negatif 2, negatif 1, kosong tengah-tengah, okey, positif 1 sampai positif 2, kan. Dia mesti macam ni kan. Kalau dia L dia sama dengan 2, maka M dia mesti negatif 2, negatif 1, kosong, positif 1, positif 2. Kalau L dia sama dengan 3, maka dia mesti start dengan negatif 3, negatif 2, negatif 1, kosong, positif 1, positif 2 dan positif 3, ya. Jadi M dia depend on the L value, ya. Tapi kita takkan sampai 3 lah, jangan risau untuk menulis 3D orbital tu. Tapi kalau dia suruh kira, boleh kira ni. Kalau L sama dengan 3, kita boleh tulis dari sini M dia sama dengan negatif 3, negatif 2, negatif 1, kosong, positif 1, positif 2 dan positif 3, ya. Dia ada 5 kemungkinan. Kita akan detailkan nantilah. Maksudnya kalau dia ada L kosong ada satu kemungkinan saja, iaitu bulat. Okey, ini dia. Okey. Kalau dia L sama dengan 1, dia ada kemungkinan 3, iaitu dumbbell dia berpusing mengelilingi nukleus pada paksi X, atau dia sengit ke paksi Y, atau dia baring macam ni pada paksi Z. Maksudnya dia baring, dia pusing dalam keadaan baring. Yang ini, kalau ini pusing dalam keadaan tegak aja.
Okey, dan kalau ini pusing dalam keadaan sengit ya. Dan kalau ini ada 5 ya, untuk M yang L2 ada 5 kemungkinan elektron tu berpusing mengelilingi nukleus, ada 5 keadaan lah, iaitu dia bentuk Cloverleaf kan. Ini Cloverleaf ni. Okey, jadi ada 5 kemungkinan, nanti kita detailkan. Jadi secara generalnya, okey, kalau L dia sama dengan X, maka M dia mesti negatif X to positif X ya. Kalau L sama dengan 4, di sini mesti negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, kosong, positif 1, positif 2, positif 3, dan positif 4 ya. Itulah. Maksudnya L dia depend, M value is depend on the L ya. Okay, next we call it spin quantum number, iaitu nombor Melayu dia nombor quantum spin, nombor quantum spin ya. So dia cuma ada 2 kemungkinan saja elektron ni. Elektron ni berpusing mengelilingi nukleus. Okey, elektron ni kan, elektron ni pusing, dia pusing, sama ada dia berpusing dalam bentuk clockwise macam ni. Okey, dia pusing, dia clockwise, ataupun dia berpusing secara anti clockwise. Okey, dia pusing dalam keadaan anti clockwise ya. Maksudnya dia bukan pusing mengelilingi nukleus lenggang kangkung ya, pada masa yang sama dia juga berpusing. Macam ni kan, ini elektron. Okey, elektron ni dia sambil dia bergerak mengelilingi nukleus, dia juga berpusing macam ni, pusing ya. Dia pusing macam ni, pusing. Ini dipanggil anti clockwise. Ini ataupun S dia adalah negatif setengah ya. Kalau dia berpusing clockwise macam ni, ini dipanggil S ataupun spin quantum number dia positif setengah ya. So elektron ni ada 2 kemungkinan saja, sama ada dia berpusing secara anti clockwise S negatif setengah, ataupun dia berpusing secara clockwise positif setengah. Dumbbell pun sama. Dumbbell kalau dia berpusing macam ni, itu adalah anti clockwise macam ni, negatif setengah, ataupun dia berpusing secara clockwise macam ni. Kan? Dia sambil dia berpusing, dia clockwise. Ini adalah S sama dengan positif setengah. So we have only 2 possible value of S, either negatif setengah atau positif setengah ya. Kerana kita memang ada 2 saja arah untuk sama ada lawan jam atau arah jam ya. Jadi kalau lawan jam dia negatif setengah, kalau arah jam dia positif setengah. Okey? Bukan bulat saja, dumbbell pun sama ya. Kalau dumbbell pun sama. Kalau elektron tu berpusing secara dumbbell, okey, dia juga boleh mengikut clockwise dan anti clockwise. Macam ni kan. Ini adalah apa ni? Ini. Kalau macam ni ya, ini adalah clockwise ya, positif setengah. Kalau dia macam tu ya, positif setengah. Dan kalau dia berpusing secara macam ni, macam ni contohnya, macam ni. Okey, ini anti clockwise kan. Ini ya, iaitu yang menghadap ke sana. Okey, menghadap ke sana. Kalau ini menghadap ke sini, clockwise, ini menghadap ke sana, adalah negatif setengah ya. Cloverleaf pun sama, dia ada clockwise dengan anti clockwise ya. Bukan bulat saja ya. Okey, ini dia punya gambaran ringkas untuk kaitan antara N, L, M dan S. Secara ringkasnya di sini maksudnya kalau ada satu elektron ya, kalau ada satu elektron dia berpusing mengelilingi nukleus. Okey. Ni ada satu elektron yang berpusing mengelilingi nukleus. Elektron ni dia mesti ada N, L, M dan S ya. Ini pun sama, elektron ni kalau dia sedang mengelilingi nukleus, dia mesti ada N, L, M dan S. Dan setiap elektron dia unik. Dia tidak akan mempunyai nombor N, L, M, S yang sama. Ini yang dipanggil set quantum number ya. Set quantum number for E1 contohnya. Ini E1 lah. Ini E2 contohnya kan. Jadi dia pun ada set quantum number for E yang kedua. Dan elektron-elektron ni memang tidak akan mempunyai set quantum number yang sama ya. Jadi dia macam satu alamat lah. Elektron ni dia mesti ada ciri 4, kesemua 4 ciri ini. Ya, iaitu
dia punya petala elektron ni duduk petala berapa, dia berpusing dalam bentuk bulat ke, dumbbell atau cloverleaf, dan dia ini adalah pada paksi X ke, paksi Y ke, paksi Z, dan dia berpusing dalam keadaan clockwise atau anti clockwise ya. Ini pun sama. Dia petala berapa, ini dia berpusing tu dalam keadaan dumbbell, cloverleaf ataupun bulat. Ini tengok paksi dia, paksi X ke, paksi Y, paksi Z, dan ini adalah dia clockwise atau anti clockwise. Dia tak sama. Every elektron ya, kalau ada 100 elektron pun dia memang akan mempunyai tidak akan mempunyai set yang sama. Set yang sama ya. Dia mungkin boleh N dia mungkin boleh sama ataupun L dia boleh sama. Okey, tetapi mungkin S dia tak sama. Maksudnya di situ ialah elektron tu memang dia tak ada satu elektron yang mana keempat-empat N LMS dia sama. Dia mesti ada yang tak sama ya. 3 mungkin sama, 1 tak sama. Okey, ini secara ringkasnya. Kalau kamu tengok, maksudnya di sini elektron pada petala pertama, ini petala pertama kan? Dia mesti sentiasa bulat. Okey, ni nampak ni, dia akan bulat. Okey, elektron pada petala pertama. Okey, dan pada petala pertama dia ada 2 biji elektron maksimum kan? Macam 28 kalau tengok 28 18 8 kan? Okey. Pada petala kedua ada elektron pada petala kedua ni, maksudnya di sini ini kita bulat, ini kalau L dia 1 dia dumbbell kan? Okey, L ni merujuk kepada dia punya shape sama ada bulat, dumbbell ataupun cloverleaf ya. Okey, jadi ini nombor ni merujuk kepada M kan? Kalau L0 M0, kalau L1 M dia negatif 1 0 plus 1. Dan di sini kalau kamu tengok pada petala kedua ada yang berpusing secara bulat S, ada yang berpusing secara dumbbell ya. Ada yang berpusing secara dumbbell. Okey, pada petala 3 ini bulat, dumbbell, cloverleaf ya. Maksudnya pada petala ketiga ada elektron yang berpusing bulat, ada elektron berpusing cloverleaf. Ni cloverleaf, ada yang berpusing secara dumbbell. Okey. Dan pada petala kedua tadi ni, tengok pada petala kedua maksimum elektron yang berpusing bulat 2, maksimum elektron yang berpusing dumbbell adalah 6. Pada petala ketiga 2 elektron akan berpusing bulat, 6 yang akan berpusing dumbbell, dan 10 akan berpusing cloverleaf ya. Maksudnya di sini ialah kita dah expert lah ni. Maksudnya kalau ada elektron macam ni kan, elektron. Di sini contoh di sini ada 2, sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 contohnya kan. Okey. Dan di sini ada 2 contohnya. Kalau mendengar kita belajar 282 kan. Jadi sekarang ni kita akan tahu bahawa elektron ni 2 di petala pertama ni dia berpusing macam mana? Bulat ke dumbbell? Macam tu ya. Ini bulat lah. Because pada petala pertama tadi semua elektron dia adalah bulat. Pada petala kedua, kalau ada 8 biji elektron pada petala kedua, 2 akan berpusing bulat, lagi 6 akan berpusing dumbbell. Pada petala ketiga, dia ada yang bulat, ada yang dumbbell, ada yang cloverleaf ya. Nanti kita akan detailkan lah. Untuk ini pengenalan saja dulu ya. So maksudnya tabel ini kita adalah ringkasan bagi satu set elektron bagi set quantum number dia. Okey. Jadi yang ini nombor-nombor yang ni 28 18 ni dia ada formula dia kan, iaitu 2n kuasa 2 ya. 2n kuasa 2. Maksudnya n tu adalah petala dia. Jadi kalau jumlah elektron pada petala 3 ada berapa? Maksimum dia 18, iaitu 3 kuasa 2 9 kali 2 18. Pada petala kedua berapakah elektron maksimum yang boleh diisi? Iaitu 2n kuasa 2 2 kali 2 kuasa 2 4 kali 2 8 ya. Jadi 8 elektron, dan petala 1 adalah 2 kali 1 kuasa 2 iaitu 2 ya. Maksudnya pada petala pertama ada 2 elektron maksimum, petala kedua 8, petala ketiga 18 ya. So table ini pun penting jugalah, kena tulis dalam buku kamu ya sebagai satu peringatan. Alright. Jadi ini dia punya, seperti saya kata tadi, dia N dia dengan L dia adalah berkait. Okey. Ini shape. Okey, saya berhenti sini, nanti saya sambung pula part 3 ya. Okey.